Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة من نيتنا في الانتفاع وتعلم التعليم والاقتداء بالنبي المختار في السير والإجهار وبنة التناصر وتعاون وتعاون على الدين وإقامة شريعة السيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi dalam bulan suci Rabiul Awal, bulan yang mana umat Islam secara adatnya dan lumrahnya menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan banyak selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan memperingati kehidupan dan sejarah dan sumbangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita mempertingkatkan lagi pengamalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kali ini ceramah saya akan membicarakan tentang satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agak masyhur dan disalahertikan ataupun dibawa berita palsu berkenaannya oleh sebahagian orang pada zaman sekarang sehingga menyebabkan salah faham dan juga yang salah faham berlaku di kalangan umat Islam. Dan mukjizat tersebut ialah mukjizat terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, peristiwa terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dinafikan oleh umat Islam. Kalau orang bukan Islam nak nafikan, tu hak mereka terpulang kepada mereka sebab mereka bebas nak percaya apa yang mereka nak percaya. Tapi bagi kita orang Islam, kita tidak boleh ada sedikit pun syak wasangka bahawasanya bulan itu benar-benar terbelah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petanda apa? Petanda bahawasanya kiamat itu sudah dekat. Kenapa kita tak boleh sangsikan? Kerana peristiwa ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Al-Qamar ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. Sadaqallahul Azim. Yang mana bermaksud iqtarabatis sa'ah, waktu kiamat telah dekat. Allah SWT menggunakan kata kerja yang lepas, past tense, fi'il madhi. Iqtarabatis sa'ah, waktu kiamat bukan sedang dekat tapi telah dekat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat daripada perspektif bahasa Arab, ia bila orang Arab menggunakan kata kerja lepas, past tense, ia menunjukkan bahawasanya sesuatu perkara tersebut walaupun belum berlaku, tapi kerana dia telah gunakan kata kerja lepas menunjukkan bahawasanya perkara itu pasti berlaku. Katakanlah orang Arab dia nak naik kuda. Okey. Dan itu pasti dia nak naik kuda. Maka kalau dia nak tunjukkan yang betul-betul dia naik kuda dan tak boleh tidak dia akan naik kuda, maka dia cakap aku telah naik kuda. Padahal dia belum naik kuda lagi.
Jadi itu cara pertuturan penggunaan bahasa oleh orang Arab dan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan iqtarabatis saa'ah, telah dekat kiamat. Telah dekat kiamat. Kiamat belum berlaku lagi, dan sedang dekat, tapi Allah SWT kata telah dekat. Kerana menunjukkan bahawasanya pasti kiamat itu akan berlaku. Dan tanda bahawasanya kiamat itu berlaku, antara banyak tanda-tanda kiamat ialah apa? Insyaqqal qamar, bulan telah terbelah. Jadi peristiwa terbelahnya bulan ini, Allah SWT menggunakan past tense, kata kerja lepas, telah terbelah, ia berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan ayat ini diturunkan, surah ini diturunkan selepas peristiwa tersebut. Kerana itu Allah SWT menggunakan perkataan kata kerja lepas, past tense. Insyaqqal qamar, telah terbelahnya bulan. Wa iyyaru ayatan yu'ridu, dan jika mereka iaitu orang-orang musyrik itu melihat salah satu tanda mukjizat Rasulullah SAW, tak payah banyak mukjizat. Apa jua tanda mukjizat Rasulullah SAW? Sama ada dengan terbelahnya bulan ataupun dengan makanan yang tak habis-habis. Pernah berlaku satu peristiwa Rasulullah SAW kumpulkan semua ahli keluarganya untuk makan bersama, tapi Rasulullah hanya ada sekeping daging saja. Rasulullah SAW ambil gigitan yang pertama, kemudian diberikan kepada semua pakcik-pakciknya untuk makan, dan semua makan sepuas-puasnya, daging tu tak habis-habis sampai balik kepada Rasulullah SAW. Mujizat, bukan bukan sesuatu yang dikatakan magic, tapi ini mereka nampak, tak habis-habis. Tapi Allah SWT menyatakan di sini bahawasanya kalau mereka melihat mukjizat, tak kira apa jua mukjizat, yu'ridu, mereka akan berpaling. Mereka tidak mahu terima mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan mereka kata apa? Wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Jadi mereka tidak mengatakan bahawasanya ini bukti kenabian Rasulullah SAW. Mereka tak mahu terima, sedangkan mereka nampak benda itu berlaku depan mereka dan tak boleh ditiru oleh sesiapa, walaupun ahli sihir mana pun, tetap mereka katakan ini sihir. Jadi kita tak mahu terima. Dan sihir ini berterusan. Jadi bila mereka nampak bulan tu terbelah, mereka kata ini sihir. Nanti kita akan lihat pada peristiwa ini yang dirakamkan dalam hadis. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya, wa kullu amrin mustaqir. Maknanya apa? Tiap-tiap urusan tu Allah SWT telah, setiap-tiap perkara Allah SWT telah tetapkan di Lauhil Mahfuz sampai masa untuk dizahirkan di dunia ini ataupun di alam ini baru dizahirkan. Jadi semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT, termasuklah bilanya kiamat, termasuklah terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah SAW. Jadi peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kerana itu saya katakan tadi, peristiwa ini tidak boleh dinafikan oleh mana-mana orang Islam. Siapa yang menafikannya, maka ditakuti gugurlah imannya kerana dia menafikan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Qamar itu. Baik. Mari kita lihat, apakah peristiwa yang berlaku sehingga turunnya ayat ini. Satu ketika, Rasulullah SAW bersama-sama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma berada di Mina. Dan Mina ini satu kawasan di luar kota Mekah antara Arafah dan juga Mekah itu sendiri. Sekarang ini Mina termasuk dalam provinsi Mekah. Tetapi dia bukan termasuk dalam dikatakan tanah haram yang berada di luar kawasan Mekah. Menjelang waktu subuh, orang-orang musyrik Quraisy mereka minta Rasulullah SAW bukti bagi kenabiannya. Mereka tak habis-habis minta bukti. Katanya, kalau kau benar Nabi, datangkan bukti. Satu benda yang magic jadi kita boleh ikut. Sebelum ni mereka dah minta macam-macam. Mereka minta Rasulullah SAW, ya Muhammad, boleh tak kau tukarkan bukit Safa dan Marwah kepada emas? Boleh tak engkau pancarkan air daripada bawah bumi kita ini sehingga tumbuhnya kebun-kebun di Mekah ni, walaupun tanahnya gersang batu ke granit dan sebagainya, tapi boleh jadi kebun macam di Madinah. Ini benda yang impossible kalau ikut hukum adat lah. Wahai Muhammad, boleh tak kau turunkan, maknanya jatuhkan langit ke atas kita?
Jadi mereka minta yang bukan-bukan. Rasulullah SAW tak layan. Rasulullah SAW seperti mana yang Allah rakamkan dalam surah Al-Isra, Rasulullah SAW menjawab apa? Subhana rabbi in kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Tuhanku, aku ni hanyalah manusia biasa saja. Aku tidak mempunyai power apa-apa. Yang power sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah beri, Allah beri. Kalau Allah tak beri, Allah tak beri. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kudrah, yang ada sebenar-benar kuasa. Tak ada makhluk lain yang ada kuasa, melainkan apa yang telah Allah SWT berikan kuasa kepadanya. Jadi mereka minta ini pada waktu subuh ini, mereka minta di depan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka kata, "Wah, ya Muhammad, datanglah satu mukjizat." Ha, Rasulullah SAW tak tahu apa datang mukjizat, sebab apa? Bukan Rasulullah SAW kontrol mukjizatnya. Tak boleh automatik, kau nak mukjizat, aku datangkan mukjizat. Itu magic. Itu sihir. Orang yang main silap mata, magic, dia anytime dia nak tunjukkan magic dia, dia boleh tunjukkan magic dia. Kad yang terbang ke, apa ke, dia dah buat persiapan yang cukup, dia silapkan mata orang semua. Kemudian dia datangkan magic dia anytime yang dia nak. Kerana dia memiliki ilmu tersebut, tu ilmu. Okay? Begitu juga sihir. Orang ahli sihir nak sihirkan orang lain, anytime dia nak sihirkan orang lain, maka dia ada dia punya bacaan dia, permintaan tolong dengan jin dia dan sebagainya, sihirnya. Jadi dia memiliki ilmu tersebut walaupun ilmu itu ilmu yang sesat lah. Tapi mukjizat tak boleh. Mukjizat milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada mana-mana manusia yang boleh datangkan mukjizat suka hatinya. Tak boleh ada mana-mana nabi dan rasul boleh datangkan mukjizat dengan suka hati mereka. Itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu mukjizat tak boleh ditiru oleh sesiapa. Sihir boleh ditiru oleh ahli sihir yang lain. Ini santau orang. Orang lain pun boleh santau orang juga. Oh, ini hantar telur pada orang lain. Orang lain pun boleh hantar telur juga pada mereka. Ini boleh hantar jin pada orang lain. Orang lain pun boleh hantar jin pada orang lain. Jadi boleh dipelajari sihir tersebut. Apatah lagi magic. Magic itu hanya ilmu silap mata. Bagaimana kepandaiannya dengan main dengan tangan, dengan sains, dengan bagaimana psikologi dia tahu, maka dia boleh silapkan mata orang. Tapi mukjizat tak boleh. Kerana itu mukjizat tak boleh ditiru dan sesuatu yang sangat-sangat pelik yang tak boleh dijelaskan oleh mana-mana ilmu sains. Jadi Rasulullah SAW tak boleh nak penuhi tuntutan mereka. Dia kata, datangkan bukti, iaitu mujizat. Rasulullah SAW hanya boleh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bukti kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah SAW untuk ajak mereka tengok bulan. Bila mereka tengok bulan, tiba-tiba bulan purnama, ketika tersebut bulan purnama yang boleh dilihat di atas Jabal Thur di sebelah barat daya Mina ketika itu, bulan itu tiba-tiba terbelah dua. Bulan yang penuh. Bayangkan bulan purnama terbelah dua, ganjil. Ini bukan cahaya yang terbelah. Kalau cahaya yang terbelah tu banyak kali berlaku. Ada orang pernah cakap saya, bulan terbelah dua, tengok. Memang bulan tu macam terbelah dua, tapi cahaya dia. Macam mana cahaya boleh terbelah dua? Sebab cahaya dia masuk ke atmosfera bumi. Atmosfera bumi ini dengan dia punya tekanan udara, wap di udara dan sebagainya, dia boleh pecahkan cahaya itu menjadi dua. Lihat juga, cahaya matahari, berapa kali cahaya matahari tersebut pada tengah hari, dia boleh ada semacam bulatan, halo nama dia. Dikeliling matahari tersebut. Matahari itu cahaya tengah tapi ada cahaya kelilingnya. Macam mana boleh berlaku tersebut? Atmosfera bumi. Sama juga macam ada orang tengok ambil gambar filem ke dan sebagainya, kamera dia, tiba-tiba ada putih di titik sanalah, putih titik sinilah, ada distortion lah apa. Kan apa lens dia, cahayanya semua. Jadi kalau cahaya pecah dua tu no problem. Tu biasa berlaku. Tapi pecah duanya bulan secara fizikal menjadi macam setengah, ni setengah, nampak tu half semicircle itu, semicircle half circle tersebut pecah pada dua. Ini satu perkara yang sangat pelik. Jadi semua terperanjat. Dah lah dia pecah tersebut. Kemudian setiap daripada ni bergerak sampailah nampak daripada orang, yang satu di kanan, yang satu di kiri Jabal Thur. Jadi Jabal Thur tu tengah, mereka lihat kanan dan kiri Jabal Thur tersebut. Dia bukan betul-betul atas Jabal Thur. Sebab apa? Sebab bulan tu besar, tapi nampak macam dia bergerak, berpisah sampai kanan dan kiri Jabal Thur tersebut. Ini sangat-sangat pelik. Maka Rasulullah SAW panggil orang-orang musyrik ni, kata, saksikanlah.
Maknanya apa? Itulah kebenaran aku. Mukjizat yang Allah tunjukkan. Saksikan bagaimana bulan ini terbelah dan tak pernah terbelah sebelum ini. Tapi orang-orang musyrik ini, seperti mana adat mereka, bila lihat sesuatu benda yang pelik ini tu yang menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW, sedangkan mereka sendiri minta, mereka kata apa? Sihir. Ini Muhammad dah sihir kita. Jadi itu cara mereka. Jadi mereka nak mempermainkan Rasulullah SAW. Ya Muhammad datangkan mujizat. Bila Rasulullah Allah berikan mujizat, tunjukkan mujizat, mereka kata, sihir. Lepas tu datang lagi, wahai Muhammad datangkan mujizat. Mereka nak mempermainkan Rasulullah SAW. Kerana itu Allah SWT sebut dalam surah Qamar tersebut ayat kedua, wa iyyara ayatan yu'ridu. Apabila mereka melihat apa jua ayat kebenaran Rasulullah SAW, mereka paling. Datang lagi ayat yang lain mujizat, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka berkata ini sebuah sihir yang berterusan. Itu cara orang Quraisy musyrik tersebut. Tapi sebahagian daripada orang-orang musyrik ini, mereka kata okey, tak apa, kita nak tahu betul tidak ini sihir ataupun tidak, betul atau tidak bulan terbelah. Jadi kita akan tanya orang yang berada di luar Mekah. Sebab kalau sihir, dia hanya boleh sihir, ahli sihir, ahli silap mata, dia boleh main magic dia, main sihir di hadapan orang yang melihat dia. Jadi dia main silap mata. Orang yang berada jauh, yang tak lihat dia, mana boleh kena sihir dia? Jadi kata mereka, kalau ni betul sihir, maka kita saja nampak sebab dia dah silap mata kita. Tapi orang yang berada di luar Mekah, yang katanya yang Muhammad tak boleh sihir ini, pasti dia takkan nampak bulan tu terbelah dua. Jadi kata mereka, kita tunggu. Kita ada satu rombongan datang dari rombongan perniagaan yang sedang menuju ke Mekah. Kemudian nanti bila kita sampai, nanti kita tanya, betul tak mereka nampak bulan terbelah? Sebab kalau sihir, itu orang-orang rombongan yang berada dalam perjalanan ke Mekah tu di padang pasir yang boleh lihat bulan juga, dan mereka takkan dapat lihat bulan tu terbelah dua sebab mereka tak terkena sihir tersebut. Jadi tunggu. Maka apabila rombongan tu sampai ke Mekah, dan mereka tanya kepada rombongan ini, pada malam sekian-sekian bulan purnama, yang lepas ini, kamu nampak tak bulan tu pecah dua? Maka rombongan perniagaan yang sampai ke Mekah ni, mereka pun cakap, betul. Pada malam tersebut ganjil sebab apa? Kami semua nampak bulan tu pecah dua. Kami macam terperanjat lah. Macam mana boleh bulan pecah dua? Betul ke tak betul ini? Mana boleh bulan yang bulat jadi setengah bulatan, setengah bulatan? Menunjukkan apa? Menunjukkan ia bukan sihir. Ia benar-benar berlaku, bulan itu pecah dua. Subhanallah. Bulan itu pecah dua. Dan disaksikan bukan setakat orang Quraisy musyrik di Mina yang bersama dengan Nabi SAW, tapi orang yang berada di luar kota Mekah pun nampak. Bukti jelas dalam sejarah bahawasanya bulan ini pernah terbelah dua. Tak pernah terbelah sebelumnya dan tidak akan terbelah selepasnya. Hanya terbelah pada zaman Nabi SAW pada malam tersebut sahaja. Kenapa tak pernah berlaku sebelumnya? Kalau bulan dah terbelah dua, dia tak boleh bercantum balik. Sedangkan ni bulan terbelah dua, kemudian cantum balik jadi satu yang kita lihat sampai sekarang. Dan bulan tak boleh macam kena potong, tengah pecah dua. Kalau nak hancurkan mana-mana bulan ke planet, dia akan jadi berdebu, pecah, habis semua, merosakkan sistem bumi, pergerakan bumi dan sebagainya. Batu-batu tu akan jatuh ke bumi. Dan buminya akan sengit, akan bergoyang, putarannya tak stabil, maka cuaca tak akan menentu, berlakunya banyak gempa bumi, berlaku banyaknya ribut taufan dan sebagainya. Itu yang berlaku kalau sekiranya bulan tu hancur. Dan tambah lagi bukti bahawasanya bulan ini benar-benar terbelah pada malam tersebut seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Qamar. Allah SWT tunjukkan bukti yang luar daripada sejarah umat Islam. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh Syed Muhammad Shukri Al-Alusi, buku yang dinamakan sebagai Madalla Alaihi Al-Quran, muka surah 134, dan buku ini menafsirkan surah Al-Qamar. Maka Imam ataupun Syed Al-Alusi ini, dia mencatat bahawasanya dalam kitab Tarikh Al-Yamini,
kitab lain yang tercatat dalam kitab Syekh Alusi ini, bahawasanya Sultan Mahmud bin Subaktakin Al-Ghaznawi, yang hidup daripada tahun 1971 sehingga 1030 Masihi, dia menemui satu kepingan batu dalam istana yang dibina oleh seorang raja Hindu. Jadi Sultan Mahmud ini dia menguasai kawasan benua India pada tahun 1971 sehingga 1030 Masihi. Jadi dia beritahu dan dicatat dalam tarikh Al-Yamini bahawasanya Sultan Mahmud ini dia jumpa istana yang dah roboh yang dibina oleh seorang raja Hindu ratusan tahun sebelumnya, dan ada kepingan batu dalam istana tersebut yang terpahat pada batu tersebut dengan tulisan Sanskrit lah. Sudah tentulah mereka yang hidup pada zaman Sultan Mahmud yang boleh baca. Kan? Tapi tertulis dalam batu tersebut, terpahat dalam batu ini bukan tulisan manusia. Bukan tulisan orang-orang kemudian. Bukan tulisan orang Islam. Ini memang dah tercatat di dalam batu tersebut. Bahawasanya istana tersebut itu selesai dibina pada malam terbelahnya bulan. Istana itu Allah SWT tunjukkan selesai dibina pada malam terbelahnya bulan, dan peristiwa itu mengandungi pelajaran bagi mereka yang ingin mengambil iktibar. Itu tertulis dalam atau terpahat dalam batu yang ada dalam istana Raja Hindu yang dah roboh, yang dah ditinggalkan tersebut. Subhanallah. Maknanya apa? Peristiwa terbelahnya bulan ini boleh disaksikan oleh semua manusia yang melihat bulan ketika tersebut sehinggalah sampai kepada benua India. Jadi tercatat dalam tulisan orang-orang di India, di benua India. Orang tanya, kalau gitu orang-orang Eropah kenapa tak ada catatan sedemikian? Orang-orang Mesir kenapa tak ada catatan sedemikian? Orang-orang Cina kenapa tak ada catatan sedemikian? Kerananya orang-orang Eropah ketika tersebut pada zaman Rasulullah SAW, mereka itu masih lagi dalam keadaan kejahilan. Mereka bergaduh sama sini, mereka tak ada tamadun. Mereka itu di bawah taklukan Empire Rome. Tapi Empire Rome pun tak ada catatan sedemikian. China yang rajin mencatat apa yang berlaku dilihat di langit, tak ada catatan. Kenapa? Ketika tersebut China dah siang hari. Sedangkan ini berlaku pada subuh, pada waktu subuh di Mekah, bermaksud kalau di China dah pukul 12 tengah hari, bulan dah tak nampak. Bulan dah tak nampak. Jadi tak ada catatan di negeri China. Habis Afrika, sama juga. Afrika itu benua yang mana belum lagi bertamadun. Tapi mungkin juga ada tulisan berkenaan terbelahnya bulan ini, tapi belum lagi dijumpai oleh manusia sampai sekarang. Mungkin. Tapi apa yang dijumpai, yang dicatat dalam kitab Tarikh Al-Yamini yang mana dikongsi sama oleh Syekh Al-Alusi dalam kitab tafsirnya tersebut, itu tercatat bahawasanya istana itu selesai dibina pada malam terbelahnya bulan. Jadi bukti yang jelas bukan setakat daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada orang luar yang datang ke Mekah dan juga orang-orang di India menyatakan bulan itu pernah terbelah. Jadi tak boleh disangsikan mukjizat ini. Namun yang menjadi persoalannya ialah pada akhir-akhir ini timbul berita-berita yang disebarkan bahawasanya memang ada tanda bulan itu terbelah sampai sekarang, dan ia dijumpai oleh NASA dan mereka tunjukkan gambar ini. Okey, dan mereka kata, oh ini tengok ada retak tak? Maka retak ini katanya dia mengelilingi satu bulan, betul-betul tengah bulan, dan dia mendalam sampai ke pusat bulan. Jadi maknanya itu tanda bahawasanya bulan tu pernah terbelah dua dan dicantumkan kembali. Retak tu adalah dia punya tandanya. Dan kata ini dijumpai oleh NASA. Jadi orang yang kata pertama kali dengar ni, wah hebat betulnya lah, ini benarlah agama Islam, maka dia meluk agama Islam. Itu cerita-cerita dongeng. Itu cerita-cerita palsu. Cerita-cerita yang dibawa oleh orang yang maknanya suka hayal lah. Suka membawa cerita palsu untuk menyedapkan penyampaian.
Jadi kita ini tak boleh terus terima apa je cerita-cerita orang yang disampaikan melalui WhatsApp ke, Facebook ke, social media ke, apa ke. Kita kena kaji sendiri. Dan kita kena kaji. Dan kalau kita kaji, kita akan dapati bahawasanya gambar ini sebenarnya digunakan oleh mereka yang sebarkan berita palsu yang ada tanda bulan tu terbelah dua. Gambar ini diambil oleh angkasawan di Apollo 10 yang pergi ke mengelilingi bulan dalam jarak 15 kilometer daripada permukaan bulan. Mereka ambil gambar ini. Dan gambar ini hanya sebahagian saja daripada retak yang sepanjang 300 kilometer. Apa yang dilihat di sini hanyalah 120 kilometer saja daripada retak tersebut. Tak sampai setengah. Retak tu lagi panjang. Dan para astronomers memanggil retak ini sebagai apa? Sebagai Eridius Relay atau Eridius Ryle. Eridius Ryle. Dinamakan Eridius lah. Ryle tu maksudnya retak. Dan permukaan bulan ini sebenarnya bukan satu retak, dia banyak retak. Banyak retaknya. Dia macam apa nama, kalau kita lihat macam ais, kita nampak ada macam tanda garisan sana, garisan sini, kerana dia itu bila sejuk dia kontrak, maka ada yang belum cukup, dia itu jadi beku, maka jadi air, maka dia jadi retak, nampak macam retak. Begitu juga permukaan bulan, begitu juga permukaan bumi. Kita lihat permukaan bumi, ada banyak retaknya. Kita lihat ada dia apa nama, ada dikatakan sebagai di Amerika, dia ada valley yang dalam, lembah yang dalam, apa nama, Grand Canyon dan sebagainya. Jadi ini biasa berlaku di mana-mana planet dan di mana-mana bulan. Retak tu berlaku. Permukaan bulan bukanlah smooth, bersih macam gitu. Banyak retak. Dan salah satu retaknya adalah area di Israel ni, dan dia sepanjang 300 kilometer. Dan gambar ini boleh diambil, apa nama, area di Israel boleh dilihat oleh mata kita, mata kasar kita, kalau kita ada kamera dan teleskop yang baik dan kita ambil permukaan bulan, dan kalau kita akan lihat nampak area di Israel macam ini. 300 kilometer panjangnya, tapi dia tidak sampai mengelilingi bulan. Dia hanya sebahagian saja. 300 kilometer. Kalau nak tahu bulan itu, lilitannya, diameter dia atau circumference dia, circumference yang keliling bulan tersebut adalah 10,000 kilometer. Bayangkan 10,000 dan 300 kilometer saja. Kecil saja. Dia diambil sebahagian daripada 300 kilometer ini. Orang yang tak nak kaji lanjut kata, bulan ada retak. Jadi menunjukkan ini benar. Pada zaman Nabi memang berlakunya retaknya bulan. Tak ada siapa yang nak nafikan yang bulan tu retak. Pada zaman Rasulullah SAW, belah dua lagi, bukan retak, belah dua lagi. Ini semua orang Islam mesti percaya, wajib percaya. Tapi kita juga percaya bahawasanya mukjizat Rasulullah SAW yang kekal sampai sekarang, yang tak boleh dinafikan oleh sesiapa, hanyalah Al-Quran saja. Hanyalah Al-Quran. Itu mukjizat Rasulullah SAW yang kekal abadi, dan itulah kalamullah. Ada pun mukjizat yang lain dah pergi. Dah tak nampak lagi. Beginya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan ada mukjizat yang tak ada kesan langsung, boleh dilihat pada waktu tersebut dan kemudian tak ada kesan lagi. Contohnya apa? Contohnya air yang keluar daripada tangan Rasulullah SAW waktu itu saja. Lepas tu tak ada tanda lagi yang air keluar daripada jari Rasulullah SAW. Jadi bulan terbelah ini tak ada dia punya kesannya. Seperti mana Allah SWT belah bulan, impossible berlaku, tapi Allah belah dan Allah cantumkan balik seperti sedia kala tanpa ada kesan. Jadi tidak ada maknanya retak yang keliling bulan tersebut, yang betul-betul di tengah bulan. Tak ada. Tak percaya, tengoklah bulan. Ketika bulan purnama, tak lama lagi kita bulan purnama, tengoklah. Tak akan nampak retak tersebut. Jadi hanya ada address Ryle ini, dan dia sebagai daripada retak bulan, sebagai daripada Ryle, dan banyak lagi Ryles, retak-retak di bulan. Antaranya kita lihat di sini, Arcuate Ryle di permukaan bulan di tempat lain, yang saya bulatkan tersebut itu, lihat retak juga. Tapi tak ada keliling bulan. Dan satu lagi, Sinus Ryle yang agak panjang, boleh dilihat. Ini macam longkang macam gitu. Jadi dia biluk macam gitu. Kerana permukaan bulan ni panas sejuk. Jadi sudah pasti berlakunya retak. Jadi kesimpulannya, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mukjizat retaknya bulan ini, terbelahnya bulan tak boleh dinafikan oleh sesiapa. Buktinya jelas. Tetapi dakwaan bahawasanya ada tanda yang menunjukkan bulan ini terbelah, itu adalah dakwaan yang palsu.
peringatan kepada kita bahawasanya banyak orang di sana yang ingin menipu umat Islam. Sama ada mereka itu orang Islam atau bukan Islam, tapi mereka ingin permain-mainkan orang Islam. Yang melalui video yang mereka buat cara canggih dan sebagainya. Hati-hati, apa jua video yang kita terima, dakwaan yang kita terima, jangan terus kita terima, jangan terus percaya, kaji, siasat dahulu, tanya, baca, dan barulah kita buat keputusan sama ada yang kita terima tersebut, yang disampaikan kepada kita tu benar ataupun tidak. Maka dengan ini insya-Allah umat Islam akan menjadi umat yang cerdik dan tak mudah ditipu oleh orang bukan Islam ataupun orang Islam ataupun orang lain. Jadi sekian saja apa yang saya boleh sampaikan pada kali ini berkenaan dengan mukjizat Rasulullah SAW, iaitu terbelahnya bulan. Mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.